Ada masalah kita mungkin ada masalah audio. Add you to the screen. Dengar ke? Dengar bro, dengar. Oh, okey. Apa? Okey, insya-Allah suara boleh dengar ke? Okay, kita mula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi selamat datang ke Bengkel Dakwah Siri Bengkel 10 Hari Takhir Ramadan. Kita telah berlangsung, sekarang sudah hampir-hampir di penghujung bengkel. Kita masih ada berbaki beberapa siri dan Ramadan juga hanya berbaki lagi insya-Allah 2 hari. Alhamdulillah semuanya, Alhamdulillah Allah telah memberikan kita kesempatan untuk berpuasa sehinggalah ke hari ini, walaupun diuji dengan suasana pandemik, suasana virus COVID-19. Tapi saya percaya setiap orang yang kita semua dapat berjaya sama-sama menjalani ibadah Ramadan dengan sebaik mungkin, menggunakan masa dalam lockdown ini, tempoh berkurung ini dengan amal ibadat yang sepatutnya, tilawah Quran kita, puasa kita, solat malam kita, sahur kita dan sebagainya, tadabbur Al-Quran, terutamanya Al-Quran, kerana bulan Ramadan ialah bulan Al-Quran. Bulan Ramadan ini bulan diturunkan Al-Quran, dan kebanyakan ulama-ulama yang lalu pun contoh-contoh yang ditunjukkan oleh para sahabat dan Rasulullah juga, sunnah Rasulullah iaitu membuat tilawah Al-Quran bahkan dalam Ramadan yang terakhir sebelum kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertadarus Al-Quran secara keseluruhan Al-Quran daripada mula sampai habis setelah sebanyak 2 kali bersama dengan 9 sahabat untuk memfinaliskan Al-Quran yang kita ada hari ini. Jadi Al-Quran yang kita ada hari ini, jangan lupa tuan-tuan, puan-puan, Al-Quran yang kita ada adalah kitab wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan merupakan buku yang paling berkuasa atas muka bumi ni, atas alam semesta ni. Al-Quran yang kita ada tu merupakan buku yang paling berkuasa, iaitu dia mesej daripada pencipta seluruh alam. Jadi kena ambil serius lah. Okey, kita terus sambung. Alhamdulillah, bengkel dakwah kita telah sampai kepada kunci. Tajuk kita adalah kunci. Kita telah bicarakan bahawasanya dakwah itu sendiri, dakwah bila kita mengajak orang ialah untuk kita sebenarnya ingin merungkai dan membangkitkan fitrah, yang mana fitrah itu telah terkunci. Walaupun pada asalnya setiap bayi itu lahir dengan fitrah untuk menyembah Allah, untuk menghubungkan diri dengan Allah, untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Secara fitrahnya, secara nalurinya kita ada kecenderungan untuk mencari kuasa yang lebih tinggi daripada kita. Jadi disebabkan ibu bapa, disebabkan suasana, disebabkan masyarakat, disebabkan mungkin negara yang kita lahir, dia membentuk apa yang kita percaya hari ini. Mungkin seorang itu membentuk dia menjadi seorang Yahudi, membentuk mereka menjadi Kristian, dan juga membentuk mereka menjadi seorang Islam dan sebagainya. Dan ramai orang yang mana apabila dia tidak dibesarkan dalam keluarga yang fitrah, iaitu keluarga yang beragama Islam yang benar, mereka punya fitrah itu telah mungkin terkunci dan mereka tidak nampak kebenaran, dan mereka mungkin jauh daripada Allah dan jauh daripada Tuhan, jauh daripada mesej Islam. Jadi tugas kita bila kita buat dakwah, sebenarnya kita nak merungkaikan kembali fitrah yang telah terkunci itu, fitrah yang telah terkabung itu, untuk membebaskan.
Jadi antara kunci, ada beberapa kunci untuk kita membebaskan fitrah itu yang kita telah bicarakan. Yang kunci yang pertama, ada beberapa kunci yang kita telah bicarakan, iaitu pertamanya kunci akal, kunci hujah rasional, iaitu gorab. Macam mana kita nak membuktikan Tuhan itu satu, kita nak memberitahukan menggunakan hujah rasional, hujah akli, bahawasanya wahyu itu perlu, bahawasanya Nabi itu wujud, Nabi itu adalah Nabi yang benar. Muhammad itulah Nabi yang terakhir yang dihantar oleh Allah. Itu kunci yang pertama ialah menggunakan akal. Jadi ada orang juga mungkin cara untuk merungkai fitrah dia ialah dengan menggunakan kunci yang kedua, iaitu kunci pengalaman dalam hidup dia. Mungkin perkara yang baik yang berlaku dalam hidup dia boleh menyebabkan dia naluri dia terbuka untuk menerima kebenaran. Ataupun mungkin benda tu pengalaman yang buruk, pengalaman kematian dalam keluarga dia, orang yang tersayang, mungkin dia dapat penyakit yang tak dapat disembuhkan, dia dapat benda-benda yang menyebabkan memberi kejutan yang besar dalam hidup dia. Tapi pengalaman itulah yang merungkai fitrah dia untuk menerima kebenaran Islam atau menerima mesej Islam itu sendiri. Yang ketiga ialah kunci kerohanian. Maksudnya dengan kerohanian dia sendiri, dia dapat berfikir, dia sedar bahawasanya setiap orang ni, kalau dia tidak menyembah Tuhan yang sebenar, maka dia akan menyembah sama ada nafsu. Mungkin dia akan menyembah harta, dia menyembah wanita, mungkin dia akan menyembah hobi dia, mungkin dia akan menyembah wang dan sebagainya. Jadi tidak manusia pasti akan menyembah sesuatu, sama ada menyembah sesuatu atau menyembah banyak ilah-ilah, banyak sembahan-sembahan pada sesuatu masa. Jadi dengan cara untuk membebaskan diri daripada menyembah perkara-perkara ni, betul-betul membebaskan diri daripada sembahan-sembahan palsu ini, ialah dengan menyembah Tuhan yang sebenar-benar Tuhan. Okey, itu kunci yang ketiga, iaitu kunci kerohanian. Yang keempat ialah mungkin fitrah dia boleh terbebas dengan kunci yang keempat, iaitu kunci renungan. Maksudnya dia sendiri merenung. Dia merenung kejadian alam seperti mana yang Allah cakapkan dalam Al-Quran, tidaklah mereka yang merenung, yang memikirkan kejadian alam ini, kejadian langit dan bumi, kejadian pertukaran siang dan malam. Ini semua adalah tanda-tanda bagi orang yang berfikir. Jadi dengan kunci renungan, maksudnya dia merenung, dia bertafakur apa yang terjadi di sekeliling dia, dia just bertafakur dan dia mendapat konklusi, atau dia mendapat satu kesedaran. Dan kesedaran itulah, maksudnya bila dia nampak ada titik-titik kesedaran, titik-titik berfikir dari mana semuanya ini datang, adakah semuanya sia-sia. So dengan proses tafakur itu, dengan proses renungan itu, fitrah dia terbuka. Dan kita pada masa itu, kalau kita menyampaikan Islam dengan cara yang betul, maka dia akan seperti mangga dan kunci, dia boleh terbuka. Yang keempat pula, kunci akhlak. Mungkin dia semua benda-benda hujah-hujah rasional yang kita bagi tu semuanya tak terpakai, dia tak peduli pun, dia tak nak dengar pun. Tetapi mungkin fitrah dia terbuka apabila dia nampak akhlak, sama ada akhlak Rasulullah yang dia baca melalui sirah, kita beritahu dia ini akhlak yang Rasulullah tunjuk, ataupun akhlak Muslim tu sendiri. Kita telah menunjukkan akhlak yang baik, tolong orang, selalu sedekah, selalu beribadat, selalu buat kerja dengan ikhlas, tepati masa dan sebagainya. So benda akhlak tu pula boleh menjadi kunci untuk dia tersedak, bagusnya, dia tersentak untuk mengetahui dari mana benda ni datang, siapakah dia ni, apa yang dia percaya, apa yang telah menyebabkan dia tu berakhlak sedemikian rupa. Jadi kunci kelima ialah akhlak. So akhlak tu sangat penting dalam kita ingin lakukan kerja dakwah tu. Dan kalau akhlak kita, sekurang-kurangnya kita boleh bentangkan ataupun ceritakan apa itu akhlak Rasulullah. So dengan akhlak Rasulullah tu sendiri, mungkin dia hujah rasional tentang Rasulullah ni ada mukjizat ini, Rasulullah membawa Al-Quran ni lah mempunyai mukjizat-mukjizat yang hebat.
boleh mempunyai fakta-fakta yang tidak mungkin, kecantikan, ke ke kehebatan bahasa itu boleh datang, boleh ditulis oleh manusia. Tetapi tapi mungkin dia tak dengar yang tu, dia hanya tengok akhlak Nabi. So itu antara kunci yang kelima, ialah akhlak. Laqad dan dalam surah Al-Ahzab, surah ke-33 ayat 21, dan sesungguhnya pada diri Rasulullah itu adalah teladan bagi siapa yang mempunyai harapan pada Allah dan hari akhirat dan selalu mengingati Allah. Dan Rasulullah juga berkata, aku tidak dihantar melainkan untuk menyempurnakan akhlak. Jadi akhlak ni adalah satu benda yang sangat penting dan menjadi kunci untuk membangkitkan fitrah seseorang itu. Jadi kita boleh tengok dengan ajaran dia, macam mana ajaran dia dengan penuh belas kasihan, ajaran dia mengenai human right, ajaran dia mengenai environmental, hak-hak alam sekitar, hak-hak haiwan, hak-hak binatang yang sekarang ni kita ramai orang-orang tengah memperjuangkan hak binatang, hak alam sekitar, go green dan sebagainya. Tapi benda tu semuanya ada dalam ajaran Rasulullah, dan melalui itu mungkin manusia boleh tersentuh dengan apa yang dia bawa, maka fitrah dia terbangkit. Dan yang keenam, kunci yang keenam untuk membangunkan, untuk membebaskan fitrah ni, ialah kunci wahyu. Jadi wahyu mempunyai kesan yang mendalam terhadap orang yang beriman. Allah SWT firman dalam yang saya terus bacakan terjemahan dia, sesungguhnya orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gementarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, menjadikan mereka bertambah iman, dan kepada Tuhan jualah mereka berserah. Jadi maksudnya wahyu tu mempunyai kesan yang mendalam. Dengan wahyu saja, dengan bacaan Al-Quran itu sendiri pun, dengan dengar saja Al-Quran, boleh menyentuh, boleh membangkitkan sesuatu dalam hati. Dan ini pun kita bukan setakat orang yang beriman sebenarnya. Non-Muslim pun, orang yang bukan Islam pun juga dalam sirah Rasulullah pun, dan juga sekarang pun kita boleh tengok kalau kat YouTube tu, dia boleh turut merasakan sesuatu dengan apabila hanya mendengar saja dengan tilawah Al-Quran, mendengar bacaan Al-Quran. Boleh tengok eksperimen, contoh eksperimen sosial, membuat social eksperimen, mendengar bacaan Al-Quran. Dia pergi dekat jalanan dekat New York tu, ataupun kita ada pernah juga di Malaysia pun, di KLCC dia orang buat, dia orang pergi kat pelancong-pelancong dan ataupun orang bukan Islam. Dia cakap, okey, boleh pernah dengar Al-Quran tak? Boleh tak kita cuba dengar? Ataupun dia just saya nak bagi sesuatu untuk kamu dengar dan kamu boleh bagi komen. Dan ramai orang yang menyertai ujian ni, orang cakap antara komen-komen dia sangat cakap bacaan yang begitu merdu, bacaan yang menyentuh hati, walaupun dia orang tak tahu makna dia, menyentuh hati mereka. Ada yang menangis, banyak juga yang menangis sebenarnya. Jadi wahyu, nak menunjukkan kesan pada wahyu tu, Al-Quran juga mempunyai kesan yang sangat mendalam. Dan kalau tengok sirah Rasulullah pun, Al-Walid ibn Al-Mughirah. So, Walid bin Mughirah, Walid Al-Mughirah ni ayah kepada Khalid Al-Walid lah. Khalid Al-Walid semua orang kenal kot, insya-Allah. So, dia tu sebelum dia masuk Islam pun, dia pernah Khalid Al-Walid dia tak masuk Islam. Demi Allah, dia cakap masa dia terdengar Rasulullah baca Al-Quran tu, dia cakap demi Allah tiada Khalid Al-Walid ni, satu lagi yang saya perlu sebut adalah Walid bin Mughirah ni, dia antara penyair yang top di Mekah masa tu. So apa yang cakap? Dia cakap demi Allah tiada di tengah kalian orang yang lebih memahami syair Arab daripada aku. Maksud dia ni paling hebat lah, yang top. Lepas tu di komen apa? Apa yang diucapkan itu manis dan memiliki tarikan. Bahagian atasnya berbuah, sedang bahagian bawahnya begitu subur. Perkataannya begitu tinggi dan tidak ada yang mengunggulinya, serta ia menghentam apa yang di bawahnya. Maksud itu komen dia terhadap Al-Quran, walaupun dia tak beriman. Jubair bin Mut'im juga, Jubair bin Mut'im adalah pemilik kepada Wahsy ibn Harb ni. Wahsy ni yang hamba yang bunuh Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. So dia bila mendengar surah ke-52, surah tentang ciptaan tu,
Dia cakap hati dia seolah-olah ingin terbang dan keluar meninggalkan badanku akibat perasaan takjub akan ayat-ayat tu. Dan dia akhirnya dia masuk Islam. Dan Abu Jahal, contohnya Abu Jahal, musuh Islam ni, Abu Jahal, Abu Sufyan. Abu Sufyan masuk Islam lepas tu, tapi Abu Jahal, Abu Sufyan dan Al-Khannas bin Shuraik, dia masa sebelum diorang masuk Islam, masa zaman jahiliah tu, walaupun diorang tak menerima wahyu secara terbuka, tapi diorang masa-masa diorang bersembang sama-sama diorang semua bercerita bagaimana diorang ni malam-malam ni akan curi-curi dengar dengar bacaan Rasulullah pada malam-malam waktu malam. Maksudnya diorang pun tertarik dengan apa yang dibawa oleh wahyu tu sendiri. So itu antara kunci yang keenam. So kita dah cover enam kunci tersebut. Sebab dan saya akan tutup dengan tiap kunci yang lain merujuk kepada kunci di bawah, iaitu kunci Quran tadi tu sebenarnya. Semua yang kunci-kunci tu sebenarnya boleh dikaitkan dengan kunci yang terakhir, iaitu wahyu tu. So digunakan dalam semua kunci-kunci tu sebenarnya semua ada dalam ayat Al-Quran. Itu yang kita just nak bawa tu. Jadi bila terungkainya fitrah, contohnya kita dah 6 tadi tu, kita dah cuba analisa mad'u kita dah tahu dia ni mungkin akan berminat dengan hujah rasional kita gunakan. Dia ni mungkin ada pengalaman-pengalaman yang kita boleh gunakan untuk menyentuh dia dan membawakan mesej Islam. Mungkin ni dia ni kerohanian dia, dengan kerohanian ni kita boleh bicarakan Islam pada dia. Ada orang okey dan sebagainya. So antara kunci-kunci tu yang mana berlaku. Jadi bila telah terbuka contohnya, kita berjaya kenal plastik, kita berjaya menggunakan kunci yang betul dan terungkailah fitrah dia, apa yang kita buat? So, kita bawa dia mengenai Allah. Kita gunakan apa? Kita gunakan surah Al-Ikhlas sebagai asas. So, surah yang paling penting sekali, walaupun ini tuan-tuan ramai daripada kita semuanya tak dah hafal surah Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Mungkin ada yang dalam lockdown ni bila baca solat tarawih je mungkin tak pandai, tak hafal surah-surah lain. Mungkin dia akan ulang-ulang dan tidak ada masalah. Boleh ulang-ulang Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu. Tapi tuan-tuan kena ingat, tuan-tuan puan-puan, para penonton semua, surah Qul huwallah tu bagi kita mungkin surah yang biasa, yang surah yang pendek, yang surah yang senang untuk kita gunakan dalam solat. Tapi ramai lagi orang yang tak tahu, yang tak pernah dengar pun surah Qul huwallahu ahad tu. Jadi kita ingin di sini, apabila kita merungkai fitrah, kita nak mengenal Allah, nak bawa dia mengenal Allah, kita gunakan surah tu. Dan daripada situlah kita membincangkan apa tujuan hidup. Contohnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bila fitrah telah terungkai, jadi mulalah kita masukkan perbincangan apakah tujuan hidup, siapakah Allah, bagaimana kita nak menyembah Allah, apakah cara yang benar untuk menyembah Allah, kenapa kita wajib menyembah Allah. So benda-benda tu kita boleh bincangkan. Jadi itu saja. Cempaka Sari ada audio Alhamdulillah, so boleh dengar. Bagi siapa yang ada soalan, ada komen mengenai dakwah ke atau soalan-soalan secara umum yang berkaitan dengan dakwah, boleh letak komen di bawah. Juga boleh share video ni. Bagi yang terlepas, kita letakkan siri-siri yang sebelum ini, daripada awal siri pertama sampailah hari ini siri yang ke-8, ke-9, 8 dan 9. Kita boleh pergi kepada page Lim Joy Soon dan juga channel YouTube Fadli Borhan. Kita ada letakkan semua video-video kita yang lalu. InsyaAllah kalau yang berminat boleh pergi dan boleh ulang balik semula supaya boleh faham apa yang kita bincangkan pada hari ini. Alhamdulillah.
Kita ada lagi satu lagi sesi terakhir untuk bengkel ni sebenarnya. Dan insya-Allah esok malam kita akan tengok anak bulan lah, bukan kita lah, ada mufti Jabatan Falak akan, kita akan dapat dengar pengumuman sama ada hari raya insya-Allah hari Ahad, kita jangka hari Ahad lah. Tapi kalau tiba-tiba keajaiban berlaku, mungkin hari Sabtu kita boleh beraidil fitri. Dan harap semua yang berada, tuan-tuan semua yang di rumah berada dalam keadaan sihat, sejahtera, jauh daripada malapetaka sama ada COVID ataupun penyakit-penyakit yang lain. Semua supaya Allah memurahkan rezeki kita semua, memberi kekuatan untuk kita terus tabah. Bagi mereka yang menghadapi masalah yang directly affected dengan dengan COVID-19 ni. Jadi insya-Allah malam ni ada ni juga. Okey. Alhamdulillah. Jadi saya akan recap sekali lagi. InsyaAllah kita sekarang ni sedang menjalani era dakwah, bengkel dakwah. Kita telah bicarakan bahawanya pentingnya dakwah itu tuan-tuan, puan, untuk kita semua sama-sama, dan ia merupakan tanggungjawab kita bersama. Tak kisahlah setiap orang, tak kisah peringkat tinggi ataupun peringkat rendah dan sebagainya, setiap tahap kita perlu melakukan dakwah juga. Sama ada melalui akhlak, melalui lisan, melalui pena, dengan menulis, dengan kalam. Jadi yang sebaiknya bila kita sebut pasal dakwah ni, kita ada menggunakan pendekatan holistik. Kita menggunakan pendekatan holistik. Bukan sekadar hanya kita tunjuk akhlak je tapi tak pernah sebut. Kita perlu juga kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falaq. Kita kena sebutkan, beritahu. Kul ya ayyuhal kafirun, beritahu, kena katakan. Jadi kita kena tahu antara benda penting dalam dakwah ni, kita harus ikhlaskan niat kita, semata-mata kerana Allah. Dan kita tahu juga bila kita berdakwah, kita bukan beritahu benda yang baru, kita sebenarnya beritahu benda yang ada dalam fitrah manusia itu sendiri, dan memang ada kat dalam, cuma tinggal lagi kita nak bawa dia keluar, kita nak membebaskan, kita nak membersihkan apa yang kotor, kita nak angkat balik apa yang tertutup, kita nak buka balik dia punya fitrah. Okay. So kita juga telah bagi tahu tentang kunci-kunci yang tak ada hujah rasional. Hujah rasional tu maksudnya hujah gorek. Pendekatan gorek tu tuan-tuan boleh gunakan, bukan sekadar bila kata kita, semua benda yang kita bincang ni bukan sekadar untuk kita berdakwah kepada non-Muslim semata-mata, tapi juga untuk diri kita. Juga boleh kita gunakan untuk pendidikan anak-anak kita mungkin, supaya dia mempunyai asas yang kuat, asas kepercayaan kepada Tuhan melalui rasional, melalui perasaan, menggunakan pengalaman-pengalaman dia untuk menguatkan iman dia, menguatkan iman mungkin kawan kita, mungkin ada di sekeliling kita yang punya masalah dengan keimanan dia orang, mungkin ada fitnah-fitnah pemikiran. Kita boleh gunakan pendekatan ini insya-Allah untuk counter, untuk memberi satu jawapan kepada fitnah-fitnah pemikiran tersebut dan menguatkan balik iman dia, menguatkan balik Islam dia. Jadi insya-Allah sesi yang seterusnya akan dijalankan oleh Brother Fadli Borhan, yang asal-asalnya sebenarnya siri pertama sehinggalah siri ke-5 tu disampaikan oleh Fadli Borhan, dan alhamdulillah saya
membentangkan kunci-kunci untuk tajuk saya ialah kunci untuk membebaskan fitrah, dan saya telah cuba saya upaya walaupun banyak kelemahan. InsyaAllah teruskan menonton sehingga akhir siri ini, episod yang terakhir. Aku li qali hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa juga pada malam ini jam 10 malam juga masih ada sesi perkongsian. Tontonlah di laman Facebook Muka Buku IDP, perkongsian seperti malam-malam yang sebelumnya. InsyaAllah bagi yang berkelapangan lepas solat tarawih ataupun di antara tengah berehat solat qiyamul itu, bolehlah datang kepada Facebook kita dan tonton dan share. Semoga bermanfaat dan menjadi nilai tambah kepada ibadat kita di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.